Kebetulan pula budak tu, staff tu kenal pula MLF Studio. Itu hebatnya. Maknanya mereka pun tonton MLF Studio. Bukannya diorang tak tahu, diorang kenal siapa kita kan. Kalau kita biasa keluar negara, antara kedai makanan halal yang ada adalah yang dikelolai oleh GISB ataupun kita katakan sebagai Nur Malaysia sebagai contoh. Nur Malaysia ni kita boleh katakan rata-rata negara ada, sebagai contoh di Mesir, hatta di Uzbekistan, di Mekah, Makkatul Mukarramah pun ada kan. Bahkan kalau kat Mekah tu ada lebih daripada 2 tak silap saya Nur Malaysia, dan ada satu lagi kawasan Wadi Berkat. Siapa yang selalu pergi umrah biasanya akan singgah lah kat sini, kat Hudaibiyah tu. Ada kawasan Wadi Berkat, boleh tengok unta, boleh naik kuda, boleh makan roti canai, dan boleh niat mikot dekat situ. Itu dikelolai oleh JISB. Itu hebatnya JISB ni. Cuma isu ni dia memberi tamparan hebat kepada mereka yang mengelolai kedai di bawah nama Nur Malaysia ini di luar negara, dan for sure orang akan mula meragui untuk support mereka. Sedangkan sebelum ini antara yang memudahkan kita. Ketika saya di Uzbekistan, saya makan di kedai Nur Malaysia Uzbekistan. Makanan yang sangat menarik, makanan Malaysia. Kalau kita rindu makanan Malaysia, kita boleh dapatkan makanan Malaysia di kedai-kedai sebegini. Dan memang saya berbual dengan pekerja staff dekat sana, anak-anak muda yang pakaiannya pakai songkok, pakai baju jersey lengan panjang. Itu diorang punya trademark ataupun pakaian image mereka lah. Kebetulan pula budak tu, staff tu kenal pula MLF Studio. Itu hebatnya. Maknanya mereka pun tonton ML Studio. Bukannya diorang tak tahu, diorang kenal siapa kita kan. Diorang kenal, abang speaker ML ya. Awak tengok juga ML Studio? Tengok bang, saya tengok semua video di ML Studio. Maknanya mereka tahu dunia luar yang berlaku. Dan apabila saya bertanya dekat staff ini, anak muda ini, dia kata sebelum ini dia bekerja di Rusia. Maksudnya dihantar ke Rusia dalam 2-3 tahun, kemudian baru dipindahkan ke Uzbekistan. So mereka macam ada transfer ataupun job rotation lah, senang cakap. Tak adalah satu tempat sahaja kan. Dan pandangan dia macam seronok saja bekerja sebegitu. Tu yang apabila berlakunya isu ni, saya teringatlah wajah-wajah yang saya sapa ini. Nampak macam tidak ada apa-apa isu, tetapi mungkin di pucuk pimpinan ataupun pihak-pihak yang tertinggi dalam kawasan itu yang bermasalah, kita tak tahu. Dan kita harapkan semuanya permudahkanlah bagi mereka yang terkesan dengan hal-hal sebegini. Walaupun kita boleh tengok dekat Mekah, Nur Malaysia Mekah telah menidakkan yang mereka tidak ada campuran makanan, mereka tidak ada apa-apa benda asing yang dicampurkan kan, untuk mengatakan yang tidak ada masalah pun. Ini entiti yang berbeza, tetapi sebabkan mereka membawa nama Nur Malaysia dan GISB khususnya, walaupun mereka tukar gambaran, tukar logo sebagainya, orang still tahu dan itu adalah GISB, dan menyebabkan orang mulai ragu ataupun bukannya kita tak nak support. Sebabnya nak cari makanan halal kat luar negara ni bukan senang. Mereka adalah antara yang melopori ataupun yang membuka cabang-cabangan di kedai-kedai makan di seluruh dunia ini. Disebabkan itu, pelancong-pelancong ni pula ada masalahnya. Kita harap yang terbaik lah. Dan kalau benda tu jatuh keseluruhannya, kita harap ada yang akan bangkit kembali dengan jenama ataupun company-company yang berbeza yang akan kira meneruskanlah makanan-makanan halal, khususnya makanan Malaysia di luar negara. Sekarang ni kita tak nampak lagi company-company besar yang mempunyai, ada kedai-kedai kecil-kecil yang tetapi nak kata yang besar macam bagaimana JISB buat ni, tidak ada lagi. Tidak semua orang boleh mengembangkan bisnes produk F&B ni ke luar negara. Sama je macam makanan dekat Uzbekistan, kita by request, kita nak buffet ke, nak makan nasi goreng ke, semua ada kat sana. Pilih je makanan, nak sambal belacan pun ada, sayur-sayuran tempoyak ke apa, semua ada. Sebab diorang ada kemampuan untuk sediakan makanan-makanan tersebut. Benda ni jadi isu besar, dan kita harapkan kedai-kedai makanan halal yang ada, yang diuruskan oleh JIPS ni, tidak terkait rapat dengan hal ini. Sebabnya walaupun kita tahu ini satu kepala, tetapi kita harapkan benda itulah mereka mungkin boleh tukar ataupun taubat ke apa kan, tukar image ke. Kedai makanan tu memang dah ada dah, mungkin boleh teruskan, tetapi tanpa hal-hal yang boleh meragukan. Tetapi benda ni sangat bagus untuk pelancongan di luar negara, Malaysia, dan juga memkenalkan budaya Malaysia kita ke luar negara. Kalau nak tahu lebih lanjut berkaitan kisah-kisah yang saya lalui, pahit, manis, takut, seram, semuanya, anda boleh dapatkan buku-buku saya di platform ML Studio.